Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Baik, minggu ni kita bertenang sikit dalam siri pembedahan yang masih sama lagi, iaitu bagaimana berinteraksi dengan bid'ah. Kita akan bertenang sikit, kita akan tarik break sikit sebab ini adalah episod terakhir siri pembedahan kali ni. Lepas ni mungkin lambat lagi lah nak tengok muka aku. Okay, lepas ni kita akan tengok muka pembedah buku yang lain pula. Okay, untuk dalam episod kali ni aku nak buat penerangan sikit lah. Aku nak buat kesimpulan sikit. Antara kebaikan buku ni, apa yang aku cuma nak beritahu adalah buku ni dia nipis dan pada aku dia agak mudah untuk difahami. Cuma mungkin atas kelemahan aku mungkin susah sikit aku nak review dan beri penerangan. Itu adalah kelemahan aku sendiri. Tapi buku ni dia sangat mudah difahami, bukan dipersetujui ya. Dipersetujui mungkin ada yang tak setuju. Aku pun ada beberapa perkara, banyak perkara yang aku tak setuju dengan buku ni. Tapi dia mudah difahami apa yang penulis nak sampaikan. Dia nipis, dia taklah banyak sangat, dia dalam 100 muka surat. Dalam seminggu kalau baca dan buat benda lain dah boleh habis lah biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, buku ni dari sudut pendalilan semua tepat lah. Tepat bukan maksudnya betul. Maksud aku dia tepat, dia tak ada lah isu kesalahan ayat Al-Quran ke, kesalahan maksud ke, tak ada lah. Pada aku dia sangat baiklah. Dan yang ketiga, aku nak beri kredit pada penulis, sebab penulis sendiri mudah untuk didekati. Itu berkenaan dengan buku ni. Aku ada tanya penulis dan penulis bagi respon atas beberapa perkara lah. Dia ada bagi respon kat aku, tapi bukanlah aku tanya berkenaan dengan buku ni. Aku cuma bagi tahu dia yang aku akan bedah buku ni, dan itu menunjukkan bahawa penulis terbuka untuk menerima kritikan dan penulis terbuka untuk didekati. Itu adalah 3 perkara yang pada aku wajar diberi pujian kepada buku ini. Seterusnya, perkara yang aku rasakan perlu untuk diperbaiki berkenaan dengan buku ni. Aku bukanlah orang yang sesuai untuk bagi tahu perkara-perkara yang perlu diperbaiki dari sudut konten. Aku pun tak tulis buku. Tapi sebagai ini adalah apa yang aku nak sampaikan sebagai pembaca. Aku dengan rendah hati ingin nak bagi tahu beberapa perkara ni yang aku rasakan dapat membantu penulis dalam penulisan yang seterusnya. Yang pertama, aku rasa aku nak sedikit tidak bersetuju apabila penulis dia mendefinisikan perkataan ataupun golongan mudayikun tu, apabila penulis dia kaitkan dengan salafiyah wahabiyah. So ni aku tak berapa setuju sikit. Sebab apa? Yang pertama sekali, salafiyah lah, wahabiyah lah. Sebab apa? Kalau kita nak mendefinisikan salafiyah, itu golongan yang dia nak mengikut salafi, itu golongan sahabat-sahabat Nabi. Kita kena define juga wahabiyah. Apa yang aku nak bagi tahu, nak mendefinisikan Wahabi itu sendiri pun sampai ada satu dialog, dan dialog tu sendiri pun tak mencapai kata putus berkenaan dengan pendefinisian Wahabi. Siapa Wahabi ni? Siapa mudayikun ni? Jadi tapi penulis dia kaitkan dengan ulama-ulama salafi, dan penulis juga tidak konsisten dalam dia nak mendefinisikan mudayikun ni. Sebab pada asalnya mula-mula dia kata salafiyah, wahabiyah. Lepas tu belakang sikit, dekat belakang sikit ada salafiyah saja. Lepas tu salafiyah wahabiyah balik. Lepas tu salafiyah saja. So sebenarnya kat situ pun kita boleh nampak penulis sendiri pun dia tak konsisten untuk mendefinisikan golongan mudayikun ni. Jadi secara tak langsung penulis
gagal nak mendefinisikan Wahabiyah tu sendiri siapa sebenarnya. So pada aku itu antara perkara penting lah yang perlu untuk beri penjelasan, yang perlu untuk diperbaiki oleh penulis dalam nak meletakkan labelan kepada golongan-golongan tertentu. Sebab tak semestinya dia Wahabiyah, Salafiyah walaupun dia tolak bid'ah. Itu kena faham dululah. Okey, dan yang seterusnya aku ada sedikit perkara yang aku rasa penulis perlu untuk ambil perhatian dan mungkin penulis boleh perbaiki dalam penulisan beliau, iaitu adalah pada pendefinisian golongan tu. Sekali lagi aku nak beritahu, muwassi'un adalah golongan yang meluaskan, mudayyikun adalah golongan yang menyempitkan. Pada aku personally, penulis boleh bawa satu lagi golongan, iaitu golongan yang berada di tengah-tengah di antara muwassi'un dan mudayyikun. Golongan yang di tengah-tengah ni penting. Sebab apa? Golongan inilah yang akan menjadi titik temu kepada bid'ah dalam memahami ataupun dalam memberi penakrifan bid'ah. Penulis tak boleh suka-suka hati kata muwassi'un ada dalam muka surat. Okey, muka surat 55. Majoriti ulama menerima huraian dan kaedah taksim seperti dijelaskan dalam pentakrifan golongan muwassi'un. Penulis tak bolehlah claim data yang ada, which is aku tak tahu pun data mana. Tak bolehlah claim kata pemikiran golongan muwassi'un ni adalah pemikiran yang diterima majoriti ulama. Tak boleh. Sebab apa? Kita bercerita berkenaan dengan bid'ah, perkara yang ditinggalkan oleh Nabi, perkara yang Nabi tak bagi buat. Jadi kita tak boleh nak senang-senang pilih geng-geng kita, lepas tu kita kata ini adalah pandangan majoriti ahli sunnah wal jamaah, pandangan majoriti ulama dan diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Bila perkara ni berlaku, penulis secara tidak langsung meletakkan golongan-golongan yang beliau kata sebagai Wahabiyah, Salafiyah tadi tidak termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. So itu adalah pada aku itu adalah perkara yang serius. Sebab apa? Tak apalah, kita tak perlu pun nak claim sangat title ahli sunnah wal jamaah tu. Yang penting amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada kita mengikuti atau tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih penting. Tapi pendefinisian yang pada aku gagal ni akan secara tidak langsung meletakkan orang yang menolak bid'ah ni sebagai golongan yang tidak berada dalam ahli sunnah wal jamaah. Pelik jugalah. Sebab apa? Nak jadi ahli sunnah wal jamaah kena buat bid'ah hasanah, bid'ah sayyah. Siapa dia yang tolak terus tak jadi ahli sunnah wal jamaah. Itu pada aku perkara yang berat lah. Sebab apa? Pentingnya untuk orang yang berada di tengah-tengah ni, iaitu orang yang dia faham bahawa ini adalah bid'ah, tapi dalam masa yang sama dia relax dulu. Dia tak pergi kata kat orang hang ahli bid'ah, hang apa. Relax dulu, cari dalil dulu. Mungkin ada dalil yang membolehkan, seperti yang aku bagi tahu dalam episod sebelum ni pasal tawassul. So dia faham. Okey, tunggu. Mudayyikun tunggu. Jangan kata yang tengah-tengah ni, jangan kata dia bid'ah lagi. Ada dalil yang membolehkan. Jadi sama juga dengan golongan muwassi'un. Senang-senang kita nak buat perkara-perkara yang Nabi tak buat. Contoh macam ada bagi beberapa contoh pada episod-episod yang sebelum ni. Sebelum dia nak buat, orang yang tengah-tengah kata relax dulu. Sebelum kita nak buat, tengok dulu ada tak dalil yang membolehkan ataupun yang bagi Nabi buat, ataupun ada tak dalil yang Nabi tegak dia tak bagi buat. So itu yang penting untuk golongan yang di tengah-tengah ni diadakan, untuk tidak ada golongan yang
ekstrim terhadap pemahaman golongan mudayikun dan ekstrim terhadap pemahaman golongan muwasihun. Kerana ekstrim inilah yang selalunya menjadi masalah, dan ekstrim inilah taksub terhadap pemahaman sebeginilah yang membuka pintu-pintu kepada perkara-perkara yang lebih teruk. Lebih teruk ni boleh didefinisikan sebagai perkara yang khurafat, syirik, dan juga lebih teruk ni aku boleh katakan sebagai untuk ekstrim pada golongan mudayikun pula ni lah. Tengok orang buat sikit, oh ni tak boleh, ni bid'ah ni, dia senang-senang membid'ahkan orang. Sekali lagi, golongan yang di tengah-tengah ni adalah penting untuk kita tidak terdedah dengan ekstremisme. Okey. Yang ketiga, penulis dia ada gariskan contoh-contoh perkara baharu yang dilakukan pada zaman sahabat. Okey, macam-macam lah nak penulis bagi tahu. Pengumpulan Al-Quran oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, para sahabat seperti Umar Al-Khattab, Abdullah Ibn Umar dan Ibn Mas'ud menambah sebutan lafaz dalam sirah talbiyah haji yang biasa dibuat oleh Nabi. Pada aku nak bagi tahu sikit lah. Jangan senang-senang kita ni untuk penulis dan juga untuk rakan-rakan lain, jangan senang-senang kita ambil list-list yang kita rasa kena kat kita masukkan dalam sini untuk kita nak letak, untuk kita nak kata yang ini adalah tambahan. Sebab pada aku, penulis mungkin mungkin akulah yang jumpa dalil ni. Mungkin penulis kalau tak jumpa, tak apa, aku just nak bagi tahu lah yang Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kamu akan melihat perselisihan yang banyak, maka kamu berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Jadi apa yang aku nak beritahu dalam 88 situasi yang penulis bagi tahu tambahan tu, yang nak membolehkan tambahan tadi tu, sebenarnya hadis ni menunjukkan bahawa bukan saja sunnah Nabi, sunnah khulafa' ar-rasyidin juga diterima dalam perkara baru ni, dalam isu perkara baru ni. Dan bila nak bawa situasi yang ada penambahan dalam situasi, bila nak buat nak menunjukkan situasi ada penambahan, kena tengok juga waktu tu Nabi dia hidup lagi ke ataupun Nabi dah tak ada. Kalau Nabi hidup lagi waktu tu, Nabi masih lagi menjadi penentu syariat. Jadi Nabi masih lagi bagi tahu, Nabi masih lagi ada untuk bagi tahu kata dia benda tu dia boleh kan ataupun tak boleh. Isu dia sekarang ni, bila Nabi dah tak ada, orang yang seterusnya adalah khulafa' ar-rasyidin. Jadi bila khulafa' ar-rasyidin dalam 88 contoh ni, kecuali yang nombor 7 dengan nombor 8, okey, dalam 6 contoh ni menunjukkan bahawa ini adalah sunnah khulafa' ar-rasyidin yang berdasarkan hadis tadi. Perkara ni bukan perkara baru yang, bukan saja-saja perkara baru ni, bukan saja perkara baru ni dibuat, ini adalah perkara baru yang di-endorse dan boleh dibuat berdasarkan hadis tadi. Okey, sama juga dengan apabila penulis dia bawa situasi yang menunjukkan bahawa tak semua benda yang Nabi tak buat tu, ataupun tak semua benda yang Nabi tinggalkan tu sebagai haram. Itu pun sama juga bila penulis bawa benda macam tu. Okey, bila penulis bawa kalau tak salah aku, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 situasi yang menunjukkan Nabi dia tinggal benda tu. Okey, Nabi tinggal benda tu. Jadi apa yang aku cuba nak bagi tahu, penulis dia kena kaitkan lah. Jadi apa benda yang masyarakat kita duk buat sekarang ni. Okey, contohnya bab Maulidur Rasul, bab sambutan Maulidur Rasul. Penulis kena bagi tahulah kat kita, Nabi dia tinggalkan tu, dia termasuk dalam bahagian mana? Dia termasuk dalam adat ke? Dia termasuk sebab Nabi terlupa ke? Dia termasuk sebab Nabi risau dia jadi wajib ke? Kena bagi tahulah.
Sekurang-kurang, dan kena bagi tahu tu bukan bagi tahu menurut takrifan kita. Menurut kita tu menurut takrifan Nabi SAW. Okey, tapi tidak berlaku. Penarifan tu tidak berlaku. Dan pada aku itu pentinglah, jangan kita collect semua dalil, semua list, semua situasi untuk nak bagi kena kat kita saja. Pun sama juga dengan penarifan Al-Taq tu pun penting juga. Bila bila penulis bawa 5 hukum syarak yang menjadi dalil, Al-Taq tidak termasuk dalam hukum syarak, tapi macam aku dah bagi tahu pada pada episod lepas, Al-Taq sendiri dah termasuk sebenarnya dalam hukum haram, iaitu apa yang dikenakan hukuman ke atas pelakunya, iaitu dia buat benda-benda yang Nabi tak buat. Dia buat benda-benda yang Nabi tak buat dan diberikan ganjaran jika ditinggalkan. Maksudnya dia ikut sekali dengan Nabi, dia tinggalkan benda yang Nabi tak buat. Jadi dia diberi, insya-Allah diberikan ganjaran ke atas pelakunya. Jadi aku rasa itu saja daripada aku. Aku nak akhiri sesi ataupun siri pembedahan ini dengan aku nak bacakan surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ikutilah Nabi. Nabi buat, kita buat, cuba buat. Nabi tak buat, kita pun tak buat. Kita tinggalkan kerana kita termasuk, kita takut kita termasuk dalam kita nak masuk dalam golongan yang jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku tu. Kita nak termasuk dalam golongan yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sekian saja daripada aku. 4 minggu, 5 minggu kita bersiaran, dan aku sampai dah puas tengok muka aku. Kepada penulis, saya ingin menghulurkan 1000 kemaafan kalau saya ada sebarang kesilapan. Saya ada tersalah, terkasar bahasa dalam siri pembedahan saya. Dan terima kasih juga kepada penerbit USM atas kesempatan dan memberi ruang kepada Bu Sejen untuk membedah buku ini. Bu Sejen, analyze, scrutinize, criticize. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.